Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para penonton dirahmati Allah sekalian, khususnya kepada ahli jamaah Parti Islam se-Malaysia seluruh negara, saya mengambil kesempatan pada hari yang mulia ini untuk sama-sama mendekatkan diri dan bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala di mana sahaja kita berada. Dan ketakwaan kepada Allah merupakan natijah daripada seluruh ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah puasa. Sebagaimana yang Allah Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh kerana matlamat untuk mendapat ketakwaan kepada Allah melalui ibadah puasa, maka kita mengharapkan bahawa kita telah pun mendapat apa yang dijanjikan ataupun apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah puasa, supaya kita bertakwa pada Allah. Oleh kerana itu kita dapati mereka yang menghargai sesuatu nikmat kerana dia mengetahui nilai sesuatu nikmat yang ada. Betapa mahalnya nikmat puasa yang dalamnya, nikmat Ramadan yang dalamnya Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan jihad, Allah perintahkan sedekah, Allah mohon supaya kita lakukan pengampunan, mohon pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah dan sebagainya. Oleh kerana Ramadan merupakan bulan yang dipenuhi dengan pelbagai ganjaran-ganjaran yang besar, maka tentulah orang yang mengetahui nilai sesuatu amalan, sesuatu perkara, dia akan menyayangi perkara tersebut. Sebab itulah kita dapati para sahabat, mereka sangat bersedih bila berakhir dengan Ramadan. Kenapa mereka bersedih? Kerana mereka tahu nilai Ramadan. Mereka tahu betapa hilangnya sesuatu yang sangat berharga. Dan tak mungkin, dan kita pun tak pasti apakah Allah Ta'ala lanjutkan usia kita hingga bertemu dengan Ramadan yang tempohnya setahun. Setahun ni macam-macam boleh berlaku. Maka kerana itu, saya sebut bahawa orang yang mengetahui nilai suatu perkara, bila perkara itu berakhir, maka dia akan rasa kehilangan yang amat sangat. Dia akan rasa sedih, dia menangis, dia duka cita. Kenapa? Kerana hilangnya sesuatu yang sangat berharga. Kepada ahli-ahli, khususnya di kalangan perjuangan Islam, Parti Islam se-Malaysia PAS, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan dan mendoakan agar semua kita istiqamah dalam perjuangan, sabar menghadapi pelbagai menah ujian dalam bentuk apa sekalipun yang kita ada. Dan kita menyedari bahawa perjuangan ini suatu benda yang sangat panjang. Dia tidak berakhir dengan hanya kemenangan dalam kerajaan, tapi dia merupakan tanggungjawab kita yang berterusan, mengajak manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membentuk sebuah masyarakat yang terlaksana nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, dan sehingga terbentuk keluarga-keluarga dan pembentukan masyarakat hingga akhir terbentuk sebuah negara yang semua kita inginkan. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negara yang tayyibah, yang baik. Baik dari segi kehidupan ekonominya, kemasyarakatan, kehidupan akhlaknya dan sebagainya. Dan wa rabbun ghafur, dan Allah Ta'ala mengampuni ahli negara tersebut. Dengan kata lain bahawa kenapa dia kaitkan dengan pengampunan Allah? Kerana pengampunan itulah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pengampunan itulah mendatangkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pengampunan itulah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa pengampunan Allah, maka tak ada makna kita hidup. Kalau sekiranya kita berdosa, Allah tak ampun dosa kita. Kalau kita ada rezeki, tiba-tiba Tuhan tidak berkati rezeki kita. Kalau kita ada usia, panjang umur, tapi umur yang tidak dikasih, tidak berkati oleh Allah, tak ada makna kita hidup. Maka kerana itu, kita mengharapkan perjuangan yang panjang ini menyebabkan kita memiliki sekurang-kurangnya ada 5 asas yang kita perolehi sepanjang Ramadan. Yang pertama, asas pertama ialah pengukuhan akidah melalui ibadah yang kita lakukan. Kerana kita tahu bahawa
di antara kaitan ibadah dengan akidah disaling menguat antara sama lain. Ibadah itulah memperkukuhkan akidah, dan akidah yang kuat itu meningkatkan lagi ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Asas pertama ialah pengukuhan akidah melalui proses ibadah yang kita lakukan, zikrullah, semayam, puasa dan sebagainya. Yang kedua, melalui ibadah Ramadan, kita mengharapkan dengannya Allah Ta'ala mentarbiah diri kita, ya, mentarbiah secara direct kepada kita. Apa tarbiah yang besar? Ialah tarbiah keikhlasan dalam seluruh amal yang kita lakukan, ya, hingga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat tanda-tanda seorang berpuasa hingga tak tahu apakah orang itu puasa atau tidak, menunjukkan bahawa hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kita bergantung kepada keikhlasan kita. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan untuk melakukan apa jua ibadah, melainkan dilakukan dengan penuh keikhlasan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan sekalian, ya, maka kan itu kita dibina sepanjang sebulan itu proses bagaimana untuk mengikhlaskan ibadah kita. Ya, bangun tengah malam bertahajud, ya, kita baca Quran, kita zikir, kita beribadah. Dalam situasi orang lain juga buat. Kalau orang lain tak buat, mungkin kita rasa ego, kita rasa bangga, kita rasa hebat. Ya, tapi dalam situasi orang lain semua tarawih, orang lain semua baca Quran, orang lain semua berzikir. Pada waktu itu bila semua orang dah buat, kita tak buat, kita rasa kita ketinggalan. Ya, kita rasa kita ada kekurangan. Pasal apa orang lain semua bangun tahajud, tiba-tiba kita tak boleh tahajud. Orang lain semua baca Quran, khatam Quran sampai ada yang 2 kali khatam. Tapi tiba-tiba kita tidak boleh khatam Quran, kita tidak boleh baca Quran. Ya, dalam situasi itu kita akan rasa kehilangan. Berbeza kalau semua orang tak buat, bila kita buat kita rasa hebat, kita rasa itu. Jadi oleh kerana itu dia melatih diri kita untuk lakukan suatu benda kerana Allah Subhanahu Wa Taala, buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, puasa, ya, sedekah dan sebagainya. Yang ketiga, Ramadan melatih kita untuk dekatkan dengan panduan Al-Quranul Karim. Ya, Quran Allah turunkan special pada bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ramadan dikaitkan dengan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Oleh kerana Quran ni, ya, surat yang Allah hantar pada kita. Ya, tentulah kita seronok, ya, bila kita ada kitab suci Al-Quran. Tidak sebagaimana agama-agama lain. Ya, agama lain yang berbeza-beza. Quran tetap begitulah bentuknya. Koman macam mana orang Islam, dia boleh baca Fatihah, dia boleh baca beberapa surah, okay? Dan begitulah hebatnya. Tapi Quran yang penting ialah kita menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kekal. Kita baca dan kita cuba memahami maknanya. Tiap-tiap hari kita baca Quran, tiap-tiap hari pagi, petang dan sebagainya. Bila kita tak sasaran, ya, dan bila kita tak sampai sasaran, kita akan rasa kita dah ketinggalan. Contoh, bila hari ini hari 24 hari bulan Ramadan, bermakna kita mesti selesai juzuk ke-24. Kalau kita gagal, bermakna kita KPI kita tak capai. Ya, walaupun KPI itu kita yang letak sendiri, tapi bagi yang tak boleh, mungkin dia letak sasaran 1 juzuk. Ya, dia nak sebulan ni nak habiskan 1 juzuk sekalipun, tapi kena ada KPI, kena ada sasaran. Apa sasaran kita? Kurang-kurangnya katakanlah, saya mesti setiap hari selawat pada Nabi tidak kurang 100 kali sehari. Ini KPI saya. Ya, saya mesti cukupkan 100 kali sehari. Bila kita tertinggal, berarti kita telah abaikan benda yang kita letak sasaran. Sama juga semayang sunat, tarawih. Ya, ada orang letak sasaran 8 rakaat. Okeylah, 8 rakaat tak apa. Tapi kena pastikan bahawa 8 rakaat kita istiqamah. Ada yang letak sasaran 20 rakaat. Ada yang sasaran bangun tahajud. Ya, ada tak sasaran hari ni kena sedekah. Bila tak sedekah, kita rasa ada benda yang kita tak selesai. Kita letakkan Quran ni merupakan sasaran matlamat kita. Setiap hari kita baca, tiap-tiap hari. Ya, kalau kita tiap hari, apa rasa kita, ya, para penonton sekalian, apa rasa kita kalau satu hari kita tak buka handphone? Satu hari kita tak buka Facebook. Ya, ada orang tak boleh hidup pun. Dia kata kalau saya tak ada Facebook, tak ada online, rasa tak boleh hidup. Ya, tapi begitu. Kalau setiap hari kita mesti buka Facebook, setiap hari kita buka WhatsApp kita, setiap hari kita buka Instagram kita sebagai contoh, ya, maka begitulah kita. Setiap hari kita kena buka Quran. Ya, kita kena baca Quran. Quran ni dia panduan. Ya, orang buta, dia hanya boleh selamat berjalan bila ada panduan tongkat dia. Demikian juga waktu malam, kita boleh pandu kita selamat kerana ada panduan lampu suluh kita. Ya.
Demikian juga, kalau orang buta dia kena ada panduan. Manusia hidup atas dunia dengan penuh pancaroba, dengan cabaran pelbagai. Tanpa panduan kita akan sesat. Ya, sesat dunia dan sesat di akhirat, na'udzubillah. Terkadang kita nampak kilauan dunia yang hebat ini, tanpa panduan kita akan sesat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, wahai dunia, kalau kamu nak tipu, tipulah orang lain, jangan tipu aku. Dalam Islam kita tak dunia. Kerana dunia Allah wariskan kepada hamba Allah yang soleh, ambillah. Ya, tapi bukan matlamat akhir. Ya, sebab itu bagi kita gunalah bagaimana untuk menjadikan Quran dalam panduan hidup kita seharian. Quran adalah panduan. Yang ketiga. Yang keempat, Ramadan juga melatih kita untuk sama-sama meningkatkan kesabaran kepada Allah. Perjuangan mesti tak boleh lari daripada kesabaran. Kena banyak sabar. Ya, sangat banyak kena sabar. Diulang-ulang dalam Quran, berpuluh-puluh kali diulang supaya kita sabar dalam merunding suatu perkara. Ya, dalam buat keputusan kita kena sejuk kepala. Ya, kita kena dengar, kita kena sedia menerima pandangan dan kita sedia memberi pandangan dan hargai pandangan walaupun berbeza. Ya, sebab tak semesti apa yang kita rasa betul tu betul sepanjang masa. Ya, mungkin kita perlu dengar dan kita perlu banyak sabar. Ya, menjadi pemimpin, sama ada pemimpin dalam parti, pemimpin di peringkat kawasan, pemimpin di peringkat negeri, pemimpin di peringkat cawangan sekalipun, hatta kita pemimpin rumah tangga pun, kesabaran perkara asas utama kita. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Orang beriman, sabarlah kamu. Ya, dan sungguh-sungguh kamu kena sabar. Sabar dalam diri, sabar tak ada ancaman luar, sabar waktu taat, sabar waktu nak marah, sabar waktu mana kita tak ada maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di samping aspek, sebab tu Ramadan benar-benar melatih kita untuk sabar. Ya, sebab mungkin kerana kita berpuasa, ya, sentimen kita pun berbeza, emosi kita juga berbeza. Ya, ada masa-masa kita rasa nak marah, tapi compare banding dengan bulan-bulan lain jauh beza. Sebab tu Ramadan melatih kita dalam perjuangan Islam. Dalam perjuangan Islam ni banyak perkara yang kadang-kadang kita kena memahami. Fitnah, mihnah, maki hamun, cerca, perkara biasa. Ya, ini dialami bukan boleh semua para nabi-nabi dulu. Fa in kazzabuka faqad kuziba rusulun min qablik. Kalau kamu didustakan ya Muhammad, kata kamu bohong, kamu penipu. Ya, Nabi Muhammad dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai orang yang nakkan dunia, disuruhkan dengan gila, macam-macam tuduhan-tuduhan yang tidak. Ya, tapi apa yang Allah Taala suruh? Kalau kamu didustakan ya Muhammad, nabi-nabi suruh kamu juga didustakan. Ya, maka itulah. Ya, sebab itu bila kita di antara sifat ciri mereka hidup dalam jamaah Islam, apa dia? Wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut celaan orang yang mencela. Cuma celaan itu ada dua. Mungkin kerana betul kesilapan kita perbaiki. Ya, tapi kalau sekiranya benda fitnah, maka Allah beri pahala percuma kepada kita. Ya, jadi oleh kerana itu, ya, dalam situasi ini kita harus akui bahawa cabaran menghadapi perjuangan ini, ya, memang setiap ke depan ni mungkin lagi besar sesuai. Bagi saya kaedah mudah. Ujian, cabaran sesuai dengan zaman dan sesuai dengan tahap iman. Setiap zaman ada cabaran. Orang dulu dia kata dulu cabaran teruk, sesuai zaman dia. Ya, maka cabaran zaman kita sesuai dengan zaman kita. Ya, maka ke depan ni pun dia akan sesuai dengan cabaran. Dan sekarang ni cabaran besar kita. Ambil contoh COVID-19. Ya, pandemik COVID-19 ni satu cabaran besar. Mengubah senario dunia. Mengubah kita yang setiap malam dulu kita ceramah, setiap malam kita ada tazkirah, setiap malam kita buka puasa sama, setiap malam kita ada majlis-majlis tazkirah di masjid-masjid, di surau-surau. Sekarang dah tak ada. Ya, sekarang pasal online. Banyak benda mengubah cara hidup kita. Ya, ada sahabat kita yang kena kuarantin. Ada negara yang sangat kritikal tentang COVID. Ya, sebab tu kadang-kadang semua situasi ini melatih kita untuk ready kepada satu benda besar yang sedang Allah bawa. Saya sebut bahawa ini merupakan bala Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini bala Allah. Ya, COVID ini satu bala Allah Subhanahu Wa Taala yang merata seluruh dunia. Kenapa? Kerana maksiat seluruh dunia, kemungkaran seluruh dunia, orang berzina seluruh dunia, orang minum arak seluruh dunia. Ya, kemungkaran berlaku seluruh dunia tanpa malu-malu, tanpa segan-segan. Melalui media sosial, fitnah tersebar seluruh dunia. Ya, Allah datangkan bala seluruh dunia kena. Ya, maka kan itu kita kena banyak minta ampun pada Allah Ta'ala, kena banyak bertaubat pada Allah, kena dekatkan diri pada Allah, kena istiqamah dalam perjuangan. Apa yang kita boleh buat, kita teruskan. Ya, akhir sekali yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan semua,
sebagai ahli parti, sebagai pendukung para jemaah Islam, tanggungjawab kita terhadap parti mesti diperkasakan. Ya. Usahalah untuk tarik sebarangan besar di kalangan mereka yang menjadi ahli supaya jadi ahli. Ya. Pastikan daftar pemilih dapat kita laksanakan. Ya. Pengundi-pengundi 18 tahun, pengundi-pengundi muda, pastikan mereka berdaftar sebagai pengundi. Anak-anak kita, pastikan mereka jadi ahli jemaah, ikat dia. Soal dia kekal tak kekal itu bukan urusan kita. Tapi tambak dahulu, ikat dahulu dalam perjuangan Islam, mudah-mudahan mereka akan menyambung perjuangan kita. Dan kita harapkan apa yang penting, sahabat-sahabat sekalian, ya, Ramadan ini mau tak mau dia akan berakhir. Ya, dia akan berakhir. Suka ke tak suka, ready ke tak ready, ya, kita dapat manfaat ke tidak, dia akan berakhir. Sebab tu ada hadis kata, "Man hurima khairaha faqad hurim." Siapa-siapa yang diharamkan kebaikan Ramadan, maka dia tidak akan mendapat lagi kebaikan tersebut. Ya, Ramadan akan berakhir. Tetapi yang tentunya perjuangan kena terus di mana saja kita berada. Ya, InsyaAllah mudah-mudahan kedatangan hari Aidilfitri ini merupakan hari yang kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, setelah kita sempurnakan puasa sebulan, walitukmilul iddata, ya, setelah kita sempurna puasa sebulan, Allah perintahkan walitukabbirullaha, ya, bertakbirlah kepada Allah, membesarkanlah Allah, agungkan Allah. Kenapa? Karena alama hadakum, kerana dengan hidayah itulah Allah Ta'ala beri petunjuk pada kita, bukan kekuatan kita, ya, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya mengambil kesempatan untuk akhirnya mohon maaf kepada semua ahli-ahli parti dan luar parti, masyarakat Islam seluruhnya dan masyarakat rakyat seluruhnya. Ya, kita hidup ni memang tak boleh silap, lari daripada salah silap dan sebagainya. Maka kita mohon maaf. Ya, kita mohon maaf dengan sahabat kita, kita doakan Allah ampunkan dosa kita, dosa isteri kita, dosa anak kita. Kita mohon pada Allah Ta'ala ampunkan dosa ibu kita, ayah kita, rakan-rakan yang mengenali kita, sahabat-sahabat yang selalu berjumpa kita. Tahu bagaimana kita bukan berada di sini di atas medali merah, di atas susah payah perjuangan Islam. Dan perjuangan itu ramai sahabat-sahabat kita yang sebenarnya mereka banyak berkorban untuk parti, wakaf tanah, bagi duit, ya, susah payah, dan mereka tak dapat apa-apa pun dari segi kenderaan. Tapi kita yakin, ya, kalau kita buat benda saja kebaikan, maka Allah tidak akan sia-siakan. Dan akhirnya, marilah sama-sama kita doakan kesihatan untuk Ibu Presiden kita. Dan semoga Allah Ta'ala beri kesihatan pada beliau, kesihatan pada sahabat-sahabat kita yang duduk dalam jemaah, yang berbagai-bagai, ada yang positif COVID dalam hospital, ada yang kehilangan isteri dalam tempoh beberapa waktu ni, ada yang kehilangan ibu bapa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati mereka semua, beri kesihatan pada yang sakit, beri kekuatan kepada yang lemah, dan beri bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Dan besar sekali Allah Ta'ala makbulkan doa dan hajat kita semua, insyaAllah. Ya, selamat Hari Raya Ma'azahir Batin. Kita berjumpa semula, ya, pada masa-masa akan datang. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.